Hai semua, nama saya Evelyn. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, kami akan menerangkan tentang laras perundangan. Laras perundangan ialah gaya bahasa yang digunakan dalam bidang undang-undang, terutamanya di mahkamah, perlembagaan dan dokumen rasmi. Bahasa ini bersifat sangat formal dan mengandungi istilah teknikal yang khusus. Kebanyakan istilah ini juga dipinjam daripada bahasa English, contohnya seperti suspect dan case. Secara ringkasnya, laras perundangan digunakan untuk memastikan undang-undang difahami dengan jelas tanpa tafsiran yang salah. Sekian daripada saya akan menyerahkan kepada Ming Jun untuk bahagian seterusnya. Terima kasih Evelyn. Seterusnya, mari kita lihat beberapa ciri penting dalam laras perundangan. Pertama, bahasanya formal dan rasmi. Ia menggunakan istilah khusus yang tidak boleh ditafsirkan secara bebas. Contohnya, istilah direman, kesalahan dada, dan hukuman gantung sampai mati. Kedua, ayatnya panjang dan berlapis-lapis bagi menggelapkan kegaburan makna. Ayat undang-undang juga bersifat tegas dan tidak mempunyai unsur negatif. Sebagai contoh, kes disiasatkan mengikut Seksyen 39 Akta Data Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati atau penjara seumur hidup serta tidak kurang 15 sebulan jika disabit kesalahan. Selain itu, ayat seperti suspek berusia 46 tahun ditahan dan dibawa ke Balai Polis Aeropolis untuk siasatan lanjut mengikut Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010. Serta Akta Perdagangan Antarabangsa mengenai spesies terancam 2008, Akta 686 juga menunjukkan struktur bahasa yang panjang, formal dan berlapis. Ketiga, setiap istilah mempunyai makna yang tetap dan tidak kabur. Sebagai contoh, perkataan berdepan pendudukan membunuh menunjukkan kemudian. Manakala didakwa membunuh menunjukkan kes yang telah ditetapkan dan sedang dibicarakan. Semua istilah ini perlu digunakan dengan makna yang tepat supaya tidak menimbulkan berbagai tafsiran. Sekian penjelasan daripada saya. Saya akan menyerahkan kepada Rei untuk bahagian seterusnya. Terima kasih Ming Jun. Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh penggunaan laras perundangan yang dapat dikenal pasti dalam laporan berita sebenar. Setiap contoh ini memperlihatkan bagaimana bahasa undang-undang digunakan dengan istilah rasmi, struktur ayat panjang dan berlapis, serta merujuk kepada akta dan seksyen tertentu. Contoh 1, kes seludup haiwan liar. Laporan bertajuk Cubaan Seludup Keluar Ungkar, Kus-Kus ke Mumbai dihalang memaparkan penggunaan laras perundangan dalam konteks kes penyeludupan hidupan liar. Dalam laporan tersebut, terdapat istilah seperti disiasat mengikut Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 dan Akta Perdagangan Antarabangsa mengenai spesies terakam 2008. Penggunaan istilah ini menunjukkan gaya bahasa rasmi dan teknikal yang hanya digunakan oleh pihak berkuasa seperti Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara. Laras ini jelas menggambarkan proses siasatan dan pendakwaan yang dijalankan di bawah Undang-Undang Malaysia. Contoh 2, kes pengedaran dada jus MDMA. Dua laporan akhbar bertajuk Polis Bongkar Jus Dada menggambarkan penggunaan laras perundangan dalam kes pengedaran dada. Berita ini melibatkan penemuan bahan terlarang jenis MDMA yang dicampur ke minuman oleh sindiket di pusat hiburan.
Istilah seperti disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, hukuman gantung sampai mati dan penjara seumur hidup menunjukkan penggunaan bahasa undang-undang yang tepat, rasmi dan berasaskan peruntukan akta. Ayat seperti ini bersifat hitam putih, jelas dan tidak boleh ditaswirkan secara bebas, sejajar dengan ciri utama laras perundangan. Contoh 3. Kes pertukaran pengakuan tertuduh. Berita bertajuk tertuduh tetap mahu mengubah pengakuan pula menunjukkan laras perundangan dalam konteks perbincangan mahkamah. Kes ini melibatkan seorang lelaki yang didakwa membunuh dan membakar kesihatannya yang hamil dan ingin menukar pengakuan daripada tidak bersalah kepada bersalah. Istilah seperti tertuduh, pertuduhan, pengakuan dan didakwa membunuh merupakan istilah rasmi yang hanya digunakan dalam konteks kehakiman. Laporan ini menggunakan struktur ayat panjang dan nada formal bagi mengekalkan ketepatan makna serta menunjukkan proses undang-undang yang sah di sisi mahkamah. Terima kasih Ray E. Kesimpulannya, bahasa perundangan merupakan sejenis laras bahasa yang sangat berkait rapat dengan perlembagaan dan institusi kehakiman. Ayat-ayat yang digunakan dalam konteks perundangan sering mengandungi istilah pinjaman daripada bahasa Inggeris serta istilah undang-undang rasmi. Demi memperkukuh kekuatan undang-undang di negara kita, akses kepada pendidikan undang-undang seawal mungkin dalam sistem pendidikan formal amat penting untuk diperkenalkan. Salah satu langkah yang dicarangkan ialah memasukkan mata pelajaran undang-undang ke dalam kurikulum sekolah rendah dan menengah, supaya generasi muda dapat memahami asas-asas undang-undang sejak awal. Melalui usaha-usaha untuk memperkuat pendidikan undang-undang, memberikan pendedahan tentang hak-hak individu serta memberikan kesedaran tentang kesan daripada tidak mematuhi undang-undang, kita dapat membentuk masyarakat yang lebih bertanggungjawab dan adil untuk semua. Sekian sahaja pembentangan kami menerai laras perundangan. Semoga semua penonton lebih faham dan menghargai kepentingan bahasa dalam undang-undang. Terima kasih atas perhatian anda.